Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam satu bual bicara ataupun dalam satu program Google Meet. Terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Arsad, cikgu saya, sahabat saya dan rakan saya. Dalam bidang sukan pun kami sama dan pernah mengajar saya. Terima kasih banyak Cikgu Yaakob. Jasa anda tidak dapat saya lupakan. Kepada Kak Asrina, YDP SMK Arsad, semoga jalinan kerjasama di antara PIBG dan juga guru-guru SMK Arsad ini akan membuahkan hasil, akan menjayakan lagi kecemerlangan akademik di SMK Arsad ini, didoakan. Dan bolehkah saya minta agar kita buka dulu kamera tu semua. Kamera tu, saya nak tengok dulu ibu-ibu bapa ni. Ada beberapa orang yang saya kenal di sini, macam syoko saya Jainuddin. Ada sahabat saya Datuk Asrin. Saya kenal ini. Assalamualaikum Datuk. Okey. Okey. Senyum dulu. Semua mau senyum pagi-pagi ini. Apa boleh buat kita tidak dapat bersemuka, kita tidak dapat berjumpa, bersalam dan sebagainya. Tapi ini kerasi lah bahkan, Kak Serina. Asilah. Asih. Okey. Terima kasih kepada pihak perusahaan sekolah sekali lagi yang menjemput saya untuk bersama-sama dalam membicarakan tentang peranan ibu bapa dalam PDPR membantu anak-anak akademik. Jadi secara jujurnya saya bukannya orang yang pakar di dalam membentangkan ataupun membincangkan tentang bagaimana peranan ibu bapa. Kerana apabila saya melihat di dalam senarai ibu bapa yang ada di dalam ini, tentu ramai lagi yang mempunyai skill ataupun yang mempunyai cara yang tersendiri untuk membantu. Jadi hari ini kita berkongsi saja. Hari ini kita berkongsi bagaimana cara kita untuk membantu anak-anak kita dalam mencapai kecemerlangan, terlebih lagi dalam masa sekarang ini yang semua kita sudah maklum, kesukaran untuk kita belajar, kesukaran untuk kita mendapatkan pendidikan, lebih-lebih lagi pendidikan yang memerlukan bersemuka. Jadi kalau di sekolah dulu, kita melihat kita sentiasa pergi ke sekolah, kita berjumpa. Tapi ini yang hilang dalam dunia pendidikan sekarang. Ini yang hilang. Jadi kehilangan benda yang sangat penting ini memberi impak yang kesan yang sangat mendalam kepada anak-anak kita. Jadi di sini peranan yang perlu kita lakukan ialah terlalu banyak. Yang ingin saya kongsikan sedikitlah. Ini yang saya dapat dari beberapa pakar, 45 minit. Kalau sejam boring nanti itu. Ada lagi nanti yang masak-masak. Ya.
Okey, cuba boleh nampak ke saya punya screen tu? Boleh Tuan, Okey. boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Ini nama Bu ni sebenarnya tidak ada. Cuma saya dapat nama ni sewaktu saya bersama-sama waktu di paling famous dulu di SMK Arsad lah. Ni Cikgu Yaakob tu tahu ni nama ni sebab selalu di atas pentas ni nyanyi saya ni dulu. Okey. Sedikit gambaran yang kita boleh lihat tentang PDPR seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Asrina tadi, bagaimana PDPR sekarang ini pengajaran dan pembelajaran yang di rumah. Semua ini inilah yang kita akan hadapi, inilah setiap ibu bapa yang ada anak-anak bersekolah hadapi sekarang ini. Dan benda ini tidak boleh lari daripada kehidupan kita. Macam kekok bah saya ni bercakap sendiri di depan kamera ni. Tiada orang ni saja. Ada menampak muka saja. Okey. Okey. Yang pentingnya dulu inilah. Sebelum kita memulakan PDP, sebelum kita memulakan apa-apa pun kerja, inilah yang kita kena buat dulu. Kita kena senyum dulu. On saja Tuan. On Okey. saja. Okey, kawan saja. Kita kena senyum dulu. Sebab bermulanya sesuatu episod pada pagi itu adalah dengan senyuman. Adalah dengan satu yang lahir daripada hati kita senyum. Biarlah anak-anak itu melihat kita dengan keriangan, melihat kita dengan kasih sayang, melihat kita dengan rasa cemerlang, melihat kita dengan rasa indah. Jadi janganlah pada waktu pagi itu, bukan sinilah, bukan ibu bapa sini, ibu bapa sana Afrika. Pagi-pagi lagi macam tipu lonsungan sudah bermulut dia juga. Jadi kita haraplah inilah senyuman ini, kerana daripada senyuman ini akan lahirnya bibit-bibit kasih sayang, daripada senyuman ini lahirnya bibit-bibit rasa kecintaan anak kepada kita, sayangnya kita kepada mereka dan mereka sayangnya kita kepada kita. Dan daripada sini kita bermulalah episod kita bagaimana kita membantu mereka dalam PDPR nanti. Okey. Peranan ibu bapa di dalam ini saya kongsikan dengan profesor saya, dengan Dr. Wan Usairi ya di Universiti Pendidikan Sultan Idris, bekas rakan saya dulu. Saya selalu berhubung dengan dia, saya minta beberapa tips daripada dia lah. Jadi peranan ibu bapa dalam pembelajaran di rumah ni terlampau banyak, bertumpuk. Orang cakap bertumpuk. Kalau orang tablet mesti tahu itu bertumpuk. Tahu ke itu bertumpuk? Datuk Asrin bertumpuk. Dalam baju ikut panah. Ikut panah. Bagaimana kita membantu ikut panah? Kalau dalam bahasa dusun apa? Ogomok kah? Betul ke tu? Ogomok. Iko. Betul. Betul lah. Okey. Kalau Datuk Asrin macam tu? Madakal. Ada kita. Banyak betul. Madakal. Sama. Kalau Kasrina betul ke tu? Hantu. Kalau dalam bahasa Cina ada. Hantu. Okey, saya pun belajar pada anak saya, dia cakap hantu. Okey, banyak betul. Okey, terlampau banyak. Memang banyak peranan yang ibu bapa. Kerana apa saya katakan banyak? Kerana tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab guru yang dilaksanakan di rumah, di sekolah itu telah di take over, telah diambil oleh ibu bapa. Cikgu, soalannya, macam mana saya mau ajar anak saya? Saya pun tidak tahu apa subjek dia mau ajar, apa macam mana. Okey, itu persoalan yang selalu kita dengar. Kerana saya mohon maaf, mungkin terkasar bahasa sedikit, mungkin ada label pendidikan yang itu di setiap kita ini berbeza. Mungkin setiap berbeza. Bagi mereka yang biasa di sekolah mungkin ada macam Sioko saya, Cikgu Janudin, dia seorang cikgu di SMK Usukan, di SMK Taunggusi, mungkin dia lebih mengetahui tentang bagaimana PDPR. Tapi bagaimana pula dengan ibu bapa yang tidak
tahu tentang yang kurang maklum tentang sistem pembelajaran ini. Di sini adalah cabaran yang paling besar. Di sini adalah cabaran yang lebih besar. Tetapi kita akan kupas nanti sedikit bagaimana cara ibu bapa yang tidak ada pengalaman langsung tentang bagaimana cara membantu anak-anak dalam sistem pembelajaran secara PDPR ini. Itu yang kita minta. Jadi nantilah banyak-banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan untuk kita membantu anak-anak. Okey. Secara senarionya sekarang ini ingin kita kongsikan. Saya buka juga kepada mana-mana ibu bapa yang ingin berkongsi pun silakan. Silakan. Karena saya pun sekarang ini ada mencetuskan idea daripada saya. Mungkin ada idea daripada ibu bapa yang di luar sana, yang di dalam 61 orang ini yang boleh berkongsi bersama. Mungkin dari segi mungkin Cikgu Janudin, Datuk Asrin, Kak Asrina, Puan Maya dan sebagainya, sesiapa yang saya tidak sebutkan yang boleh berkongsi bersama. Okey, kita berkongsi bersama bagaimana yang perlu kita lakukan. Okey. Senarionya sekarang setelah daripada bulan 3 ke bulan 3 kata silap saya, kita apa yang mereka lakukan sekarang inilah remaja pada tahun, mereka perlukan, mereka amat lebih kepada cenderung kepada lebih kepada alam remaja. Dan pada tahap ini, pada umur 18 ini, pada umur 17 ini, kata 5 ini, disitulah peranan, disitulah tahap psikologi mereka untuk merasai keremajaan itu pada peringkat yang sebenar. Jadi apabila pada peringkat ini yang lebih mereka inginkan ialah lebih kepada keseronokan dan lebih keseronokan. Tapi tidak semestinya semua pelajar, maksudnya keseronokan ini tidak semestinya lebih kepada yang membawa kepada permasalahan kepada diri mereka. Tidak. Tetapi maksud saya ialah keseronokan untuk memuaskan hati mereka. Hati ini secara terang, jelas kita lihat bahawa pengaruh apa sekarang ini yang lebih jelas. Pengaruh gadget, pengaruh media massa. Jadi inilah cabaran-cabaran utama yang bermain, yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan juga terutama dirasai oleh ibu bapa. Jadi dalam istilah sekarang ini ialah ibu bapa perlulah membantu anak-anak dalam mengurus perkara seperti ini. Okey. Peranan ibu bapa. Yang pertama sekali ingin saya kongsikan ialah kita kena betulkan dulu mindset kita. Minda kita. Kita kena tahu bahawa sebelum ini anak-anak ini belajar di sekolah. Anak-anak belajar di sekolah dan apabila mereka belajar di sekolah, tanggungjawab untuk belajar itu lebih kepada guru-guru. Lebih kepada guru-guru. Daripada pukul 6.30, daripada pukul 7 sehingga jam 1, mereka bersama guru-guru. Maksudnya pembelajaran secara resmi itu dilakukan di sekolah. Jadi pembelajaran itu tidak dilakukan di rumah. Cuma pembelajaran itu di rumah itu adalah lebih kepada separuh daripada pembelajaran resmi itu tadi. Maksudnya ulang kaji, kerja rumah dan sebagainya. Tetapi benda sekarang ini yang berlaku dalam pandemik COVID-19 ini, PDPR ini, semua pembelajaran itu kita dilakukan di rumah ataupun di mana-mana lokaliti ataupun di mana-mana lokasi ataupun komuniti yang sesuai. Jadi inilah yang berlaku. Jadi peranan ibu bapa di sini ialah kita kena ubah mindset kita lah. Bukan ibu bapa sini, mungkin ibu bapa tempat lain. Ibu bapa sini okey sudah, dorang faham sudah. Jadi mindset kita iaitu yang mana kita kena fikir bahawa sebelum ini anak ini belajar di sekolah dan sekarang ini di rumah. Dan tanggungjawab sekarang ini adalah lebih kepada ibu bapa. Kita mohon kepada ibu bapa agar memberi sedikit ruang
agar memberi sedikit peluang dan ruang pada pelajar-pelajar ini, membantu pelajar-pelajar ini bagaimana kita membantu mereka bukan dalam bidang mungkin dalam akademik, mungkin ada ibu bapa yang tidak dapat menguasai akademik pelajar itu, tetapi dari segi support moral, dari segi sokongan, dari segi care, dari segi kasih sayang, dari segi kualiti kasih sayang itu kita kena lebih jelas di sini. Maksudnya apabila pelajar itu belajar, sekurang-kurangnya kita buatkan kopi kah, kita buatkan tanyakan makanan dia apakah, kita tanya apakah di rumah. Yalah, mungkin ibu bapak di sini lebih mahir tentang itu. Mungkin nanti kita akan lebih seterusnya lagi. Jadi yang sebenarnya, yang seperlunya, yang sewajibnya, yaitu mindset kita kena ubah bahawa belajar sekarang ini belajar di rumah, bukan lagi di sekolah. Dan apabila belajar di rumah, tanggungjawab itu adalah tanggungjawab saya, yaitu tanggungjawab ibu bapa. Mungkin ada persoalan setakat itu? Ataupun kita next? Mana ibu-ibu ini? Kak Maya nih, ngurus bunga kah? Teruskan saja Tuan. Oke, Teruskan yang baik tuh. Oke, teruskan. Boleh tanya saja. Kamu tanya saja. Kalau ada salah yang saya cakap ini kita kongsi. Ini pun kita kongsi. Saya pun ada anak juga tingkatan 5. Saya pun Oke. Next. Oke. Luangkan masa bersama anak-anak. Oke. Siapa? Syukur saya Datuk. Teruskan siapa? Oke. Luangkan masa bersama anak. Yang pentingnya sekarang ini ialah apabila anak-anak kita berada di rumah, tentu banyak faktor tarikan, faktor penolakan yang ada. Faktor tarikan mungkin, faktor penolakan. Oke. Sekarang adalah masa cuti. Kita anggaplah ini masa cuti bagi mereka. Dan apabila masa cuti dan mereka bebas, kebebasan mereka untuk membuat sesuatu perkara yang mereka ingini. Tetapi ibu bapa hendaklah ada masa bersama anak-anak. Cikgu, tak maaf cakap, pilih aku beri masa aku anak-anak. Macam mana saya ada masa dengan anak sedangkan saya juga bekerja. Jadi persoalannya saya serahkan kepada ibu bapa. Bagaimana cara kita mengatasi anak kita belajar di rumah, kita pun bekerja, anak kita mau belajar. Ada saya ingin boleh kongsi? Penting saya cakap satu orang ini. Kak Nuin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ini berkenaan dengan apa yang Tuan cakap tadi tu. Kalau saya lah, saya ada di Arsat ni anak saya tingkatan 2 lah, tapi memang di Arsat ni dia ada satu grup untuk ibu bapa lah, mungkin 2 ikmah saya rasanya. Nah dari situ maklumat atau info-info, kalau saya kerja saya akan tengok. Ya, kalau ada arahan buat kerja, maka saya akan bagi tahu anak saya WhatsApp anak saya di rumah, saya kata sekian sampai bapak di rumah mesti benda ni siap. Itu saja cara saya untuk monitor dia lah. Itu saya perkongsian saya. Masih. Oke, terima kasih kepada Syukur saya Dudrin. Mungkin ada lagi ibu bapak yang ada perkongsian bagaimana cara kita meluangkan masa bersama anak-anak? Boleh. Mana Syukur Janudin tadi? Kak Maya? Mungkin YDP? Boleh kongsi? Oke, kita teruskan saja. Tidak apa? Luangkan masa bersama anak-anak. Itu adalah satu perkara yang amat perlu, yang amat wajiblah kita titik beratkan. Kerana kalau masa kita tunggu masa kita free mungkin tiada. Kalau tunggu masa kita free memang tidak ada. Kerana
pelajar-pelajar perlukan pembelajaran ini setiap masa. Jadi bila kita anak-anak kita belajar dan kita perlu jadi, kita lah jadi pengetua, kita lah jadi guru besar di sekolah. Dan sepatutnya guru besar ibu bapa ini menjadi uswah hasanah. Betul kan Ustaz dah? Ada Ustaz tadi kan? Uswah hasanah ni maksudnya role model. Kita kena jadi. Jadi maksudnya maksudnya di sini ialah pepatah. Pokok tidak akan berliuk-liuk jika tidak ditiup angin. Maksudnya di sini ialah pelajar, mungkin ada anak-anak kita yang tidak sedar, yang terperlukan penglibatan ibu bapa, yang ibu bapa perlu untuk membantu mereka. Tanpa ibu bapa mungkin anak-anak ini akan lari sedikit daripada landasan yang sebenar. Mungkin tidak ada masa anak ibu bapa, mungkin anak-anak ini akan membuat satu tindakan yang mungkin bagi dia betul, tetapi dari segi pandangan, dari segi nilai sebenarnya ia salah. Kerana kata orang tua dulu, kalau orang muda ini mengikut hati, tapi kalau orang tua mengikut akal dan fikiran. Jadi bila begitu, ada masa kita bersama untuk anak-anak ini, kita luangkanlah. Mudah-mudahan dengan luang masa ini, kurang-kurangnya kita bertanya, kita beri kasih sayang, kita berikan pertanyaan. Kalaupun macam kita hari-hari ditanya, nak kau belajar? Sudah kau belajar? Kalau mak tanya, suruh belajar. Walaupun kita tidak tahu subjek apa yang berlaku, tapi ada minat, ada maksudnya dorongan kita untuk bertanya kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan luangan masa ini, kita berikan ruang masa kepada anak-anak ini akan membantu Okey, yang ini lebih kepada peralatan dan pembelajaran di rumah. Okey, seperti kita tahu, mungkin macam di sekolah saya, ada ibu bapa yang sudah pergi ke sekolah, mengambil buku teks, mengambil buku latihan, berjumpa dengan guru-guru untuk mengambil bahan-bahan untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Ini adalah satu-satu langkah yang proaktif yang diambil oleh ibu bapa lah. Jadi sekurang-kurangnya di sekolah, mungkin sekolah Arsyad pun saya rasa pun menjalankan benda begitu, yang mana sekolah membuat modul dan modul itu diantar ke setiap kampung ataupun di setiap tempat yang mana pelajar-pelajar yang tidak datang sekolah itu mengambil modul untuk buat mengkaji ataupun PDPR di rumah. Jadi peralatan dan modul ini adalah amat penting. Amat penting lah. Jadi mudah-mudahan ibu bapa sentiasa pekah ataupun alert tentang benda ini, kerana tanpa pembelajaran menggunakan modul ataupun peralatan-peralatan ini akan menjejaskan sedikitlah tentang prestasi. Jadi sekurang-kurangnya buku-buku teks pelajar itu mesti ada, tempat-tempat belajar itu mesti disediakan, sekurang-kurangnya lah. Kalau tidak mampu pun kita usahalah bagaimana. Mungkin ada contoh yang sebelum ini anak-anak kita, walaupun kita, maafkan saya, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita tidak dapat menyediakan infrastruktur betul prasarana yang terbaik untuk anak, tapi boleh mencapai kecemerlangan, insyaAllah mudah-mudahan dengan cara itu pun kita boleh follow up untuk anak-anak ini. Okey, pembelajaran dan modul. Ini setiap sekolah ini mengambil inisiatif ini, akan menghantar modul-modul ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah ataupun ke rumah-rumah. Bagi yang jauh itu mungkin diantar ke rumah terus. Sebab ada ibu bapa yang tidak mampu untuk keluar ataupun tidak mampu untuk berjalan jauh ke, atau anak-anak dia tidak jalan jauh. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Mila. Anak lelaki senang, anak perempuan senang urus. Anak lelaki susah urus. Okey, terima kasih. Memang betul. Ada sesiapa yang boleh kongsi dulu tentang persoalan ini? Kenapa anak lelaki ini susah betul mengurus berbanding anak perempuan? Dato' Asrin, siapa yang ini? Adakah yang boleh kongsi? Adinda saya, Malaysia. Ya, Kak. Bagi saya, itu saya lah, anak saya.
Alhamdulillah anak-anak lelaki saya senang diurus. Okey. Tapi betul lah sebagaimana pengetua cakap tadi, masa adalah sangat penting pada masa ini. Kita perlu meluangkan masa yang lebih berkorbanlah, meluangkan masa untuk anak-anak. Anak saya tidak ada lagi di sekolah rendah atau sekolah menengah. Sekarang mereka di UiTM. Namun mereka juga belajar secara online, ya, di rumah. Tapi iyalah sekarang saya pun juga saya sangat mencabar, ya. Saya setiap hari kalau saya berjauh dari mereka, saya mesti teks mereka. Okey. Saya mesti teks dan mesti saya tanya macam mana kelas mereka, assignment mereka, itulah masa penting. Di mana pun saja kita berada, masa penting. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Nasrina. Okey, terima kasih. Okey, seperti di sekolah, apabila saya mengatakan, ya, memang kita tidak nafikan bahawa lelaki ini sudah digelar sebagai seseorang yang macho, seseorang yang ego, seseorang yang ganas, seseorang yang ada yang romantik dan ada juga yang pendiam. Tetapi kalau kenapa lelaki banyak masalah daripada perempuan, lebih kurang lah. Seperti yang saya katakan di sekolah, lelaki ini memang banyak giuk dalam pantat dia. Minta maaf cakap pantat giuk, banyak giuk. Kenapa banyak giuk? Sebab duduk 5 minit sudah di kursi, jalan sudah keluar sudah, duduk 5 menit, jalan sudah 2 menit, 5 menit. Begitu juga kalau perempuan ini dia duduk diam, tetapi kadang-kadang walaupun dia duduk diam, dia pendamkan sesuatu. Jangan kita melihat bahwa orang yang diam itu kadang tidak ada bermasalah. Kita tengok kadang dia pendamkan sesuatu. Tetapi sebenarnya ada faktor penolakan dan ada faktor tarikan. Contohnya apabila faktor tarikan itu, contohnya apabila pelajar-pelajar kawasan persekitaran. Contohnya kawasan persekitaran itu yang mana tinggal di kampung misalnya. Kawasan persekitaran, rumah dekat jalan, rumah tempat lepak, rumah tempat dengan bus stop, rumah tempat dengan dewan bola, rumah tempat padang, malam-malam budak lepak dekat kedai. Jadi faktor itu sebenarnya menarik pelajar itu. Sekarang ini lagi Mobile Legend. You tidak dapat main kalau satu orang tanpa berdepan, tanpa bercerita, tanpa berkonek internet dan sebagainya. Ketika main Mobile Legend, berapa banyak hotspot yang kita guna. Jadi benda-benda inilah yang mendorong mereka untuk berjalan. Tidak semestinya tidak semua pelajar lelaki begitu. Tetapi khusus tarikan penolakan seperti itu. Untuk tarikan seperti itu. Kalau faktor tarikan pula, penolakan pula, bagaimana keadaan di rumah? Di rumah panas, di rumah tidak ada internet, di rumah tidak ada line, tidak ada current dan sebagainya. Benda-benda inilah yang lebih menolak mereka. Jadi itulah sebabnya seperti yang macam YDP katakan tadi, kita teks mereka. Setiap walaupun mereka di luar, kita teks lah. Kayak benda ini, pemula ini sudah ada pada ibu bapa semua. Cuma kita kongsikan saja. Di mana bila anak kita di luar, kita kongsikan, kita teks saja. Di mana kita? Di mana mereka? Apa mereka buat? Jadi sekurang-kurangnya kita prihatin dan kita mengambil perhatian ataupun kita jaga mereka. Kalaupun macam di kampung, kurangnya pelajar itu di kampung pun diorang manapun diorang tebak-tebak lah orang cakap, manapun diorang jalan-jalan memang di kawasan situ, kerana itu pun kalau misalnya dalam kampung ini keluarga kita. Tetapi kita kena lihat bahawa di kampung ini pun terlalu banyak perkara-perkara yang masuk ke terutamanya kepada pelajar ini, masuk untuk mengganggu keharmonian jiwa pelajar itu. Macam satu perkara-perkara yang negatif lah. Jadi satu, bukan saja untuk membantu secara untuk kita luangkan bersama anak-anak ini, bukan saja untuk kita membantu PDPR, tetapi membantu mereka daripada terjebak. Okey, seterusnya.
Yang ini YDP ni saya kena sekarang ini banyak isu banyak isu. Yang kita jelaskan, cikgu macam mana saya bantu anak saya ni belajar ini? Internet tiada. Cikgu macam telefon tiada, satu telefon, 4 orang kerja. Macam mana cikgu? Pening saya lah budak-budak ni. Okey. Ini saya kongsikan sedikit. Di satu kampung, saya tidak mention di mana kampung dia lah. Saya tahu pelajar-pelajar di situ, karya-karya masjid dia membuat satu tabung yang mana tabung itu digunakan untuk membantu pelajar-pelajar PDPR. Contohnya setiap hari akan ada tabungan-tabungan di masjid itu yang digunakan untuk membantu pelajar-pelajar dalam mengatasi masalah lain ataupun masalah internet ini. Jadi sekurang-kurangnya kampung masjid pun mengambil peluang untuk membantu anak-anak dalam mengurus takbir, macam mana cara belajar. Contohnya menggunakan PDPR ini, menggunakan internet dan alat komunikasi inilah. Begitu. Jadi itu pun salah satu daripada perkara yang perlu dilakukan lah. Yang saya rasa yang penting, selain daripada masjid, gereja pun boleh begitu. Saya rasa benda ini pun sudah ada dalam perancangan masing-masing. Kita cuma nak tipulkan sajalah. Okey. Cikgu Abu, boleh saya bagi pandangan sikit? Ya, okey. Tentang masalah internet ni kan, khususnya melibatkan pelajar-pelajar kita di rumah masing-masing lah. Okey, kalau di sekolah isu bangkit, tapi bila kita kemukakan kepada pihak atasan, bantuan yang ada diberikan kepada sekolah, seperti yang berlaku sekarang lah, ada dipasang menara dan sebagainya, kemudian wifi oleh badan-badan tertentu, hasil rundingan dengan pihak kementerian dan sebagainya. Tapi untuk kita sekolah, di peringkat untuk membantu pelajar-pelajar kita yang ada masalah internet di rumah masing-masing, di kampung masing-masing lah, saya rasa mungkin dari segi kemampuan sekolah itu mungkin agak terhad. Paling-paling pun mungkin usaha sekolah adalah memberi bantuan dari segi peranti itu. Tapi dari segi line itu mungkin agak susah. Jadi bagi saya mungkin dalam aspek ini, peranan di peringkat, saya rasa mungkin ini lebih kepada pentadbiran kerajaan. Seperti kalau di kampung ni kita ada apa itu UPPM. UPPM kan. Jadi saya rasa mungkin UPPM boleh main peranan lah. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, bantuan yang diberikan yang paling popular sekarang inilah bakul-bakul makanan kan. Jadi kenapa tidak diperluaskan? Di mana UPPM mungkin boleh main peranan, kenal pasti dari segi pelajar-pelajar sekolah yang ada di kawasan tersebut, kampung tersebut, dan mendapat maklumat lah siapakah yang ada masalah internet, dan mungkin boleh diusahakan mendapat peruntukan dari kerajaan untuk membuat menara ataupun mungkin berunding dengan syarikat-syarikat yang berkenaan untuk memastikan talian internet di kawasan tersebut dapat ditingkatkan mengambil kira jumlah pelajar sekolah yang ramai di kawasan tersebut. Itu salah satu pandangan saya lah, mungkin yang boleh dibawa lah. Kebetulan YDP kita ada di sini, mungkin boleh dibawa di peringkat yang lebih tinggi untuk dicadangkan perkara begini supaya peranan UPPM itu mungkin lebih menjangkau ke depan, yang khusus ada kaitan dengan untuk membantu pelajar-pelajar kita, terutama sekali dalam keadaan sekarang ini, yaitu talian internet itu sangat-sangat diperlukan. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengetua. Ini perkongsian daripada Tuan Pengetua tentang bagaimana internet. Okey. Ada pelajar setiap hari guru kaunseling akan sentiasa mencari ataupun berhubung dengan seorang pelajar yang mana kita akan tanya, kita akan bertanya apa permasalahan mereka. Satu soalan yang begitu tersentuh di hati saya oleh pelajar tersebut.
Cikgu, dia tanya. Saya tidak ada internet. Saya teringin untuk saya teringin untuk belajar. Tetapi saya mempunyai masalah internet. Tapi kan cikgu dia cakap, saya belanja setiap hari di sekolah RM3. Bapak saya, kurang-kurangnya bapak saya berpikirlah RM3 satu hari. Kalau dia bagi internet tu macam saya pergi sekolah lah, kan saya belajar di rumah. Saya belajar di rumah. Jadi kalau dia tabungkan saya tu RM3 satu hari untuk internet saya, bagus juga tu cikgu. Jadi macam mana pandangan ibu bapa tentang ini? Bagaimana ibu bapa tentang ini? Gunakan uang tabungan, uang belanja mereka untuk beli internet. Ada yang kongsi? Okey. Ini alat alat seperti laptop, iPad, telefon digunakan untuk berhubung. Ini adalah satu alat-alat untuk untuk menyampaikan maklumat atau menyampaikan bahan kepada pelajar. Jadi sekiranya benda ini tidak dapat diselesaikan, jadi ia akan membantutkan sedikitlah usaha kita untuk membantu pelajar-pelajar dalam PDPR. Jadi bab ini, tentang ini saya serahkanlah kepada ibu bapa bagaimana cara ibu bapa mengatasi permasalahan ini, kerana ramai di antara ibu bapa kadang-kadang yang tidak ada bahan peranti, yang telefon yang banyak di rumah, sedangkan anak ramai yang menggunakan PDPR. Jadi saya mau ini saya serahkanlah kepada ibu bapa untuk menjalankan ataupun bagaimana cara ibu bapa membagikan masa. Jadi okey, kita next. Okey. Yalah. Yang ini salah satu daripada cara yang dilakukan untuk membantu pelajar-pelajar dalam norma baru pendidikan ini. Okey. Okey. Tips. Sekarang ini ibu bapa menjadi guru di rumah. Jadi take over, guru-guru take over. Ibu bapa take over tugas guru. Ibu bapa mesti banyakkan bersabar seperti mana guru bersabar di sekolah. Sabar di sekolah kerana kalau ditanya tentang ibu bapa, kalau ditanya tentang guru-guru ni bagaimana, sorry ya, boleh jelaskan ini skrin? Jelas Tuan, sila teruskan. Okey. Bagi tahu kalau tidak jelas ibu bapa mesti banyak bersabar. Guru bagaimana guru di sekolah. Okey, tips. Ini beberapa tips ini daripada kaunselor. Tips jadi guru di rumah. Okey. Saya minta dulu kepada ibu bapa yang di sini. Saya minta dulu kepada ibu bapa di sini jadi pengawas. Minta anak-anak menjawab latihan seperti peperiksaan yang sebenar. Seperti cikgu di sekolah, kalau kita buat latihan, kita kata, cikgu macam mana saya mau suruh budak-budak ini menjawab sedangkan saya tidak tahu apa yang dia tulis. Okey, sekurang-kurangnya kita jadi pengawas. Kita pastikan dia belajar. Itu saja. Bantu anak-anak hafal nota, fakta dan formulatur sipil ini untuk sekolah rendah. Sediakan jadual waktu sekolah sendiri di rumah, tanda kertas bersama anak-anak. Yang ini kalau kita lihat kepada tips oleh Cikgu Paz ini adalah bagi ibu bapa yang educated sedikit lah.
Bagi ada ibu bapa yang kurang pendidikan, bukan ibu bapa di sinilah. Ibu bapa tempat lain. Hilang pula. Sekejap. Sorry ya. Mana? Okey. Lain ni sangkut-sangkut tu. Okey. Hubungan yang keenam, hubungan di antara ibu bapa dan guru. Inilah sebenarnya intipati ataupun peranan yang amat perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam membantu PDPR anak-anak. Yang pertamanya ialah yang hubungan di antara ibu bapa dengan hubungan di antara ibu bapa dengan guru mesti terbaik. Maya perlu berhubungan dengan guru subjek sekiranya tidak faham apa yang perlu dilakukan. Okey, sekurang-kurangnya macam Syoko Datuk Asrin tadi, dia akan berhubung. Jadi saya pasti guru ibu bapa pun sudah ada grup WhatsApp, grup Telegram, di mana di situ kita bertanya, di situ kita memperoleh jawapan, di situ kita mengemukakan persoalan. Jadi benda-benda ini semua ada, benda-benda ini sebenarnya sudah pun kita tahu, kita follow up saja balik. Kita follow up balik yang mana yang perlu kita dilakukan. Jadi sepatutnya hubungan di antara ibu bapa ini berganding bahu untuk menjayakan agenda. Jadi sekurang-kurangnya ibu bapa kena sentiasa berhubung dengan cikgu setiap masa. Sentiasa berhubung dengan cikgu setiap masa. Setakat ini kalau macam di sekolah saya lah, ibu bapa ada juga yang tidak berhubung, ada juga yang ni, tapi mungkin kita maklumlah, mungkin ada perkara-perkara yang menyulitkan mereka untuk berhubung, itu Allahualam. Tapi peratusannya untuk berhubung itu alhamdulillah kira okey sedikit lah. Okey ya. Okey, next. Sekejap hilang ni. Okey, sebelum tu ada yang ingin berkongsi bagaimana cara peranan-peranan lagi yang boleh kita bantu. Okey. Next. Okey, cadangan kepada ibu bapa dan penjaga. Okay. Ini mengikut wacana sinar pada 16 Oktober 2020. Membantu anak atau anak jagaan mendapatkan maklumat berkaitan PDPR ataupun arahan tugasan atau kerja rumah yang diberikan oleh guru. Maksudnya di sini adalah peranan ibu bapa ini, hubungan mesra di antara ibu bapa dan guru ini amat dititik beratkan. Kerana yang mana dia senang untuk membantu pelajar-pelajar. Okey. Peranan ibu bapa dalam PDPR. Okey, yang ini bagi yang kemampuan lah. Inilah membantu anak-anak. Ini di antara akses-akses yang web-web yang boleh diakses oleh ibu bapa. Okey.
video, web, TV, dilema. Ini benda-benda ni lah peran ibu bapa. Jadi ibu bapa pun kadang-kadang sekarang ni apabila duduk-duduk di kedai kopi, guru ibu bapa pun sekarang ni jadi guru sudah, cerita tentang guru sudah. Cerita tentang gurunya, aku paham dia cakap apa itu geografi. Dan aku dulu geografi tidaklah macam kita belajar. Tidak saya paham ekonomi, apa ni ekonomi ni. Kadang-kadang saya ketawa saya lihat orang. Tapi jadi saya pun cakaplah, tahniahlah kerana anda sudah menjadi guru baru. Walaupun tidak dikira saya cakap, tapi kurang-kurangnya anda bertitel guru. Okay, next. Peranan ibu bapa ini ketika sesi PDPR, peranan mengenai aspek teknikal. Okey, sekurang-kurangnya ibu bapa tahu tentang kaedah PDPR, bagaimana PDPR, bagaimana pendidikan dalam talian dan luar talian. Ini semua tahulah ni PDPR. Jadi sekurang-kurangnya ibu bapa kena tahu tentang peranan ini. Okey, ini tak perlu kita banyak cerita. Yang kedua. Okey, makluman kepada pihak sekolah mengenai kekurangan yang dihadapi. Okey, macam cikgu pengetua katakan tadi, ada ibu bapa yang menceritakan tentang masalah tentang permasalahan tentang gadget, tentang internet tidak ada di kampung. Jadi umumnya ibu bapa kena sentiasa alert dan kena sentiasa berhubung dengan pihak sekolah ataupun pihak guru kelas agar permasalahan yang dihadapi itu dapat dikenal pasti. Okey. Benar. Peranan ketika PDPR, susun jadual anak-anak. Jadi masa sekarang ini ada ibu bapa yang work at office. Ada bekerja di pejabat, ada bekerja di rumah. Jadi mungkin ini memberikan beban, 2 kali beban kepada ibu bapa tersebut. Mana dia nak buat kerja dia lagi, mana nak buat kerja anak dia lagi, terutama anak-anak yang kecil. Kalau yang besar itu saya rasa kata 5 itu dia boleh urus diri sendiri sedikit. Cuma kita menyediakan beberapa bahan untuk dia. Sebagainya talian internet dia, tempat belajar dia. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang bersekolah rendah, yang dengan anak kecilnya lagi? Jadi susunlah jadual itu dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya tadi apabila kita mulakan senyuman, apabila kita mulakan pagi itu dengan doa, apabila kita mulakan sesuatu itu dengan baik pada paginya, akhirnya juga berakhir dengan baiknya. Okey. Misalnya ketika ibu bapa kerja di rumah, ibu bapa perlu menumpukan masa kepada pejabat, tumpuan kepada PDPR anak-anak. Jadi bagilah 2. Jadi kalau macam ibu bapa macam mana nak siapkan kerja rumah lagi, mana nak siapkan kerja anak lagi, mana nak siap masak lagi, agak-agak itulah sebabnya. Surga itu di bawah tapak kaki ibu lah kan. Itu sebabnya. Okey. Okey, beri kerjasama kepada pihak sekolah dan guru bagi setiap mata pelajaran. Ini dalam setiap ibu bapa itu ada grup WhatsApp, anak-anak ada grup WhatsApp. Jadi setiap pembelajaran itu ada kelemahan dan kekuatan dia, termasuklah PDPR secara bersemuka dan juga PDPR ini. Jadi ibu bapa perlu sentiasa bertolak ansur dengan guru-guru. Saya bergerak ansur dengan guru-guru bagi memastikan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Perlu ada sikap beri dan terimalah, give and take, mempunyai sifat empati. Jika guru lewat bagi tugasan bahan lambat ataupun lambat membalas WhatsApp dan sebagainya, bertolak ansur lah. Begitu juga dengan guru. Jadi jangan terus menghukum. Bukan guru sini ya, guru tempat lain. Bukan ibu bapa sini juga, di tempat lain. Kalaulah ada ibu bapa yang kira macam mungkin dia hot lah, dia panas kah, jangan di simbah dengan minyak lagi api itu. Jadi kalau boleh kita
kita lebih kepada win-win situation lah, kita lebih kepada give and take lah, kita beri dan terima. Jadi mungkin ada kelemahan, jadi PDPR ini ada kelemahan dan ada kekuatan. Jadi saya mohon berharaplah pada ibu bapa dan guru-guru akan sentiasa bertimbang rasa. Daripada semangat timbang rasa ini akan lahirnya satu jawapan yang tidak mengecewakan. Jadi okey, berpisah tiada. Jauhkan daripada dunia pendidikan inilah. Mungkin bila berada di tempat lain, jangan berada di tempat kita. Okey. Next. Okey. Menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif. Okey. Itu sebabnya kadang-kadang ada ibu anak-anak ini yang tidak dapat belajar di rumah kerana tiada line telefon. Tiada ada anak-anak yang belajar di rumah, mungkin keadaan di rumah panas dan sebagainya. Jadi ruang sesuai. Jadi anak-anak ini akan mencari bila seorang yang menimba ilmu ini dalam keadaan yang sesuai, yang bolehkan anak ini mendengar fokus pada sisi sisi pembelajaran yang dia ikuti lah. Kadang-kadang ialah macam ada pelajar-pelajar ini yang belajar dalam tempat yang sunyi, ada yang belajar tetap mendengar muzik. Jadi belajar karakter, berbagai karakter pelajar ini untuk belajar . Okey. Next. Okey. Adab dan etika berkomunikasi dalam media sosial. Contohnya tadi itu guru dan ibu bapa berpisah tiada. Interaksi dalam media sosial ini sama interaksi bermuka, macam kita bersemuka je lah. Ini bukan daripada saya, ini daripada profesor yang Dr. Wan tadi yang saya dapatkan. Okey, misalnya guru kelas akan melakukan WhatsApp group, Telegram, mengadakan kelas talian Google Meet. Jadi ibu bapa seharusnya lebih peka dan cakna mengenai adab ketika berinteraksi dengan guru. Okey. Bertanya guru, ini cara-cara dia. Ataupun mungkin ada guru-guru yang mungkin tengah-tengah ada message tu dia tersimpan ikon love ke apakah, balis-balis lah. Malah itu sebagai tanda kasih sayang waktu sebenarnya. Okey. Next. Okey, kejayaan PDPR ini sebenarnya inilah 5 ini. Penglibatan pelajar. Tanpa ada penglibatan pelajar, proses PDPR mungkin akan turun, akan down, akan tidak dapat dijalankan. Jadi bagaimana penglibatan pelajar ini adalah dengan kerjasama ibu bapa, guru, sekolah dan masyarakat. Jadi pelajar menjadi inti ataupun menjadi tiang utama dalam kejayaan PDPR ini. Walaupun ibu bapa, guru, sekolah dan masyarakat berusaha untuk memberikan saranan kepada pelajar, tapi jika pelajar itu tidak mengikuti, tidak mau ataupun tidak lalai dalam mengikuti penglibatan PDPR, maka proses PDPR yang dijalankan kepada pelajar ini tidak akan lebih menguntungkan. Okey, penglibatan ibu bapa seperti yang kita bicarakan tadi, penglibatan ibu bapa ini adalah amat perlu, memang dititik wajibkan. Memang amat perlu dalam membantu pelajar. Penglibatan guru semestinya kerana guru memberikan modul-modul, guru menjadi moderator, guru menjadi sumber maklumat, gedung ilmu untuk memberi kepada pelajar, dan ibu bapa membantu untuk mencapai hasrat yang mahu dicapai oleh guru. Jadi sekolah akan menyediakan memberikan peranan kepada guru dan untuk membantu pelajar dan seterusnya dengan kerjasama ibu bapa. Penglibatan masyarakat pula, yang mana masyarakat contohnya seperti ketua kampung, JPKK hendaklah membuat satu program atau membuat satu usaha inisiatif untuk membantu mereka. Mungkin ada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, yang kurang terlibat dalam PDPR ini disebabkan oleh kekangan masalah. Jadi pelibatan seperti JKK dan ketua kampung ini bolehlah diterapkan untuk membantu anak-anak, untuk membantu pelajar-pelajar ini, seperti memberikan
membantu ibu bapa itu bagaimana cara yang terbaik untuk membantu pelajar. Jadi inilah penglibatan, 5 penglibatan ini ada penting dalam kejayaan PDPR. Walaupun bagaimanapun tetapi masalah pelajar ini, di pelajar inilah ruang di sini, di tempat pelajar inilah benda ataupun intipati kejayaan itu akan terhasil. Okey, seterusnya next. Jadi sampainya pun kita sudah sampai di ujung rancangan. Nampaknya ni hari Ahad, mungkin ada lagi yang ni. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata daripada saya adalah sebelum saya pergi kepada mengakhiri soal bicara pada petang ini, pada pagi ini. Jadi ingin saya berkongsi sedikit peribahasa ataupun perumpamaan lah. Orang bijak santun bicaranya, orang baik sopan perilakunya, orang pintar tepat pikirannya, orang stres update status melulu kerjanya. Okey. Ketika aku punya masalah, aku suka bernyanyi. Ternyata suaraku lebih parah daripada masalahku. Ketika aku berzikir dan berdoa, alhamdulillah hatiku tenang dan amalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita bicarakan ini akan memberi sedikit ruang untuk kita menghayati sedikit sejenak bagaimana kita membantu anak-anak kita dalam suasana sekarang ini. Kerana perkara rutin yang dilakukan oleh pelajar sudah lari daripada landasan yang sebenar. Pada dulu, pada setiap pagi mereka akan datang ke sekolah untuk menuntut ilmu dan kembali pada waktu tengah harinya. Tapi mereka sekarang ini lebih fokus. Hanya mereka duduk di rumah untuk mentela ataupun menjalani PDPR. Jadi langkah ataupun tanggungjawab yang dilakukan oleh guru itu diambil 100% oleh ibu bapa. Jadi akhir kata daripada saya, mohon maaf, mohon ampun sekiranya ada salah dan silap saya kerana ada kelemahan saya dalam membicarakan tentang ini, tentang perkara ini ialah sebab dalam suasana Google Meet ini saya tidak dapat melihat seperti saya bercakap dengan komputer satu-satu orang. Jadi apa boleh buat? Inilah perkara yang kita perlu hadapi. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu lahirnya daripada saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, terutamanya kepada Cikgu Cikgu Yaakob dan juga Kak Serina dan juga kepada Puan Aminah yang membantu saya untuk bersama-sama dengan ibu bapa, dan tahniah kepada ibu bapa yang hadir. Saya pasti ibu bapa yang hadir ini inginkan sesuatu. Saya pasti ibu bapa yang hadir ini inginkan yang terbaik untuk anak-anak dia. Jadi kalau boleh kita kongsilah perkongsian ini, kita kongsi perkongsian ini sama-sama agar ilmu yang kita dedahkan ini, agar ilmu yang kita kongsikan ini akan terus menular dan ia menjadi satu daripada amal jariah kita. Dan ia salah satu daripada cara yang terbaik kita untuk membantu diri kita dan juga anak-anak kita. Jadi akhir kata daripada saya, mohon maaf dan mohon ampun sekiranya ada tutur salah yang silap. Okey, saya doakan mudah-mudahan ibu bapa sentiasa dalam keadaan terbaik, ibu bapa dan anak-anak juga dalam keadaan yang terbaik. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.